Okey, bertemu kembali dalam Niaga Awan ni kita membawakan perkembangan berkaitan dengan KDNK di Malaysia pada ketika ini. Namun beberapa unjuran sudah pun dikeluarkan. Tadi Haris ada membentangkan sedikit tentang unjuran ini. Saya nak membawakan Haris kembali untuk melihat angka-angka unjuran ini. Kalau kita melihat angka-angka itu Haris, banyak perbezaan, jauh perbezaannya. Ya, Najib, sebenarnya betul. Kalau nampakkan kalau kita nak bandingkan dengan unjuran yang dibuat oleh firma penganalisis politik maupun media sendiri dalam kalangan ahli-ahli ekonomi, nampaknya agak ketara dari segi unjuran-unjuran yang dikeluarkan oleh pakar-pakar ekonomi ini. Pertamanya, penganalisis ekonomi kalau kita lihat antara yang dinyatakan oleh Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yang merupakan ketua pakar ekonomi Bank Islam Malaysia, beliau menyatakan bahawa antara 4 ke 5% untuk suku pertama 2022 ini. Tapi kalau kita lihat kepada Mark Ratings pula, Mark Ratings hanya menjangkakan ianya lebih daripada negatif 0.5. Di mana datangnya negatif 0.5? Negatif 0.5 ini datang daripada suku pertama jika dibandingkan pada suku pertama 2021. Jadi kalau nak lihat antara unjuran lain yang dilakukan oleh Moody's Analytics sebagai contoh, ianya sekitar 1.1%. Dan kenanga research pula nampaknya unjurannya begitu tinggi kepada 5.7%. Dan kajian Reuters juga melakukan kajian terhadap 18 ahli ekonomi iaitu sekitar peningkatan 4%. Jadi kalau nak dianggarkan, kalau saya sendiri nak letakkan puratanya, mungkin agak sukar berdasarkan unjuran-unjuran yang diberikan ini kerana ada yang mungkin sekitar 1%, 4% sehingga ada yang 5.7%. Jadi sukar untuk kita menjangkakan. Mungkin ada pakar ekonomi yang mungkin ada pendiriannya sendiri, Najib. Sekejap lagi kita akan bawa juga rakan tugas Ibrahim Sani yang sudah membaca semalaman segala unjuran ini. Dia juga akan berikan buah fikirannya. Tapi sebelum itu kita nak bersama dengan pakar ekonomi MIDF Research, Abdul Muiz Morhalim yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Abdul Muiz, selamat pagi. Okey, kalau kita melihat kepada mungkin Bank Negara baru-baru ini, kita mulakan dulu dengan apa yang berlaku perkembangan dalam Bank Negara sendiri dan juga dasar monetary kita iaitu kenaikan kadar asas semalaman 25 mata asas 1.75 kepada 2%. Bagaimana untuk melihat keputusan ini mungkin berasaskan kepada prestasi ekonomi semasa dan suasana inflasi pada waktu ini dan kalau boleh kita sekalikan juga dengan data dibentangkan oleh Haris itu unjuran KDNK itu berbeza-beza sedangkan data ekonomi kita positif. Bagaimana keadaan ini? Okey, terima kasih Najib. Bagi kami di MIDF Research, keputusan yang dibuat oleh Bank Negara baru-baru ini sebenarnya menandakan bermulanya proses untuk menaikkan OPR kepada kadar yang lebih normal lah. Kerana kita lihat dari segi prestasi ekonomi negara yang semakin bertambah baik. Seperti yang kalau kita lihat daripada segi penyata dasar monetary yang dikeluarkan oleh Bank Negara, memang terdapat keyakinan bahawa kedudukan ekonomi berada pada kedudukan yang lebih kuat. Oleh sebab itu, pada saya secara peribadi merasakan keputusan ini agak luar jangka kerana ianya berlaku lebih awal daripada apa yang kita unjurkan. Kerana kami berpendapat kenaikan OPR ini akan memberi kesan kepada orang ramai khususnya kepada para peminjam dengan kita boleh dapati jumlah bayaran balik akan dinaikkan. Cuma bila kita lihat mungkin ini adalah langkah proaktif yang diambil oleh Bank Negara bagi mengekang tekanan inflasi selari dengan pemulihan ekonomi negara. Dan kalau kita rumuskan seperti apa yang dibentangkan sebentar tadi, memang terdapat perbezaan yang agak ketara yang mana pendapat di pasaran menjangkakan kemungkinan besar momentum pertumbuhan ekonomi boleh meningkat sekitar 4 ke 5%. Jadi itu mungkin menggambarkan terdapat kekuatan ataupun momentum pertumbuhan yang lebih baik dalam bila kita lihat dari segi secara keseluruhannya. Okey. Muiz, kalau kita melihat kepada kenaikan ini mungkin agak mengejutkan ramai penganalisis juga saya kira. Adakah kita boleh menjangkakan ada lebih banyak kenaikan untuk berbaki mesyuarat MPC menjelang ke akhir tahun nanti? Okey, menyebut tentang jangkaan pada mesyuarat akan datang, di MIDF Research kami menjangkakan sekurang-kurangnya akan ada satu lagi kenaikan OPR. Ini memang akan bergantung kepada prestasi ekonomi negara, sama ada
keadaan ekonomi akan terus berkembang tanpa bergantung kepada rangsangan tambahan daripada fiskal ataupun daripada dasar monetary itu sendiri. Jadi dengan meningkatnya aktiviti perbelanjaan domestik, kelonggaran dasar monetary boleh dikurangkan, yakni OPR boleh dinaikkan secara berperingkat ke tahap yang lebih normal. Ya. Dan bagi memelihara kestabilan ekonomi juga, saya berpendapat Bank Negara akan berusaha untuk mengekang pengambilan hutang yang berlebihan kerana kadar keberhutangan isi rumah di Malaysia adalah antara yang tertinggi di rantau Asia. Okey. Muiz, kalau kita melihat itu adalah dari segi OPR-nya. Sudah pasti ini berkait rapat juga dengan data yang kita nantikan pada hari ini, ekonomi kita. Kalau kita melihat unjuran penganalisis ekonomi dari pelbagai dan juga firma-firma kajian ini jauh berbeza sekali. 1.1%, ada yang mengatakan 5.7% dan sebagainya. Berapa angka yang dirasakan bersesuaian untuk MIDF, untuk Muiz sendiri, untuk suku pertama ini? Okey. Bagi saya, untuk suku pertama pada tahun ini ada kemungkinan kadar pertumbuhan itu akan lebih sederhana, iaitu di MIDF Research kami menunjukkan sekitar 2.6%. Kerana ini mengambil kira pertumbuhan pengeluaran industri yang lebih sederhana berbanding 3 bulan akhir tahun lalu. Namun jika kita lihat dari segi aktiviti perbelanjaan dalam negara yang terus meningkat dan lebih rancak, serta prestasi ekspor yang terus berkembang, kedua-dua komponen ini pada saya akan menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi bagi 3 bulan pertama tahun ini. Jadi ada kemungkinan pertumbuhan KDNK pada suku pertama tahun ini akan mencatat peningkatan yang lebih tinggi berbanding 3.6% yang dicatatkan pada suku keempat tahun lalu. Okey, kita sudah memasuki suku kedua pada ketika ini. Menanti angka rasmi suku pertama sudah pasti. Bergerak berbaki 3 sukuan tahun 2022 ini, apa yang boleh kita jangkakan downside risk-nya? Adakah akan ada downside risk ataupun ada pertumbuhan, pemacu pertumbuhan yang jelas untuk ekonomi kita? Okey, secara kasar yang kita boleh jangkakan untuk suku-suku yang akan datang dengan keputusan kerajaan untuk terus melonggarkan SOP berkaitan COVID-19 dan juga kadar vaksinasi yang tinggi di negara ini, saya kira momentum pertumbuhan ekonomi akan terus kekal positif. Ini akan disokong oleh peningkatan perbelanjaan dalam negara dan juga kesan positif daripada pembukaan semula ekonomi negara yang sebelum ini terjejas akibat daripada usaha untuk mengekang jangkitan COVID-19. Dan sekiranya prospek ekonomi terus bertambah baik, saya kira unjuran pertumbuhan 5.3 ke 6.3% yang diunjurkan kerajaan boleh dicapai. Cuma bila kita sebut tentang risiko-risiko yang mungkin boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara, pada saya terdapat beberapa perkembangan di luar negara yang perlu kita berikan perhatian. Antaranya jangkaan pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan di China dan juga perang di antara Ukraine dan Rusia yang masih berterusan. Dan juga antara faktor lain yang kita perlu beri perhatian ialah keputusan Bank Pusat di Amerika ataupun US Fed untuk mengetatkan dasar monetarinya dengan lebih agresif. Jadi kita perlu memerhatikan bagaimana kesan-kesan perkembangan di luar negara ini akan memberi kesan langsung kepada ekonomi negara secara umumnya. Okey. Abdul Muiz Moore Halim, pakar ekonomi MIDF Research, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami pada pagi ini. And because of that, countries in Southeast Asia, particularly Malaysia, has to really focus on new growth areas.
ASEAN will consistently strive to be a place where it is neutral as well as friendly